Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Stubeja Shirley and welcome back to my channel Shirley MK. Seperti biasa, nama saya Shirley dan pada tahun ini umur saya 26 tahun. Seperti yang korang boleh tengok dekat title saya tu, orang susah pun boleh sambung belajar. Saya terfikir tajuk ni sebab sebab baru-baru ni keputusan SPM keluar kan. So saya fikir mesti ada antara budak SPM ni, lepasan SPM ni, diorang ada yang nak belajar, ada yang nak kerja, ada yang memang tak nak kerja tapi dia pergi belajar. Sesungguhnya choices tu adalah pilihan korang, sama ada korang nak bekerja, sama ada korang nak belajar. Tak kisahlah apa tujuan korang belajar. Tujuan korang belajar memang korang minat belajar. Korang belajar memang niat korang one day korang akan sukses. Korang belajar niat korang nak jadi cikgu ke, nak jadi engineer ke. Korang belajar hanya untuk lari dari tak nak kerja pun, tak kisahlah, itu pilihan korang, apa yang korang nak dalam hidup korang. And yang ketiga, sama ada korang nak kahwin ke, nak bela anak, itu semua terpulang kat korang. It's all depend on you. So, itu hidup you, tu pilihan you. So video seri ni adalah untuk orang yang plan nak belajar. So sesungguhnya saya cakap tak rugi pun belajar. Tapi korang kena ingat, set on your mind, korang belajar tak semestinya peluang untuk korang dapatkan kerja tu tinggi, tapi peluang untuk bekerja tu tinggi. Itu bezanya orang belajar. Tak ada beza pun orang belajar nak belajar. Cuma bila korang belajar tinggi-tinggi, mindset, cara pemikiran korang akan berbeza daripada orang yang belajar sampai SPM. Bukan kita nak pandang rendah dia orang, tapi bila kau habis belajar nanti kau akan nampak perbezaan tu. Cara pemikiran antara dua tu adalah sangat berbeza. Cara pemikiran kita ni berubah berdasarkan pengalaman kita. Ada orang lepas SPM dia duduk rumah je. So dia punya cara pemikiran kritis dia tak berkembang. Dia macam stop macam tu dia tak keluar, dia tak apa, dia duduk rumah je. Ada orang jadi macam tu. So ada orang dia pergi bekerja, dia kenal banyak orang. So pemikiran dia berubah. So macam tu juga orang orang belajar. So kalau kau belajar, kau akan kenal ramai orang, and surrounding you dekat universiti tu akan banyak mengubah you and mengubah cara you fikir and ajar you macam mana, and universiti akan ajar you macam mana korang untuk mengekvankan pemikiran kreatif korang. So belajar ialah orang cakap belajar ialah ada education formal education. Dia ada pembelajaran secara formal. Manakala belajar secara pengalaman, di mana korang kerja, korang dapat pengalaman, itu adalah pembelajaran secara informal. Sebenarnya tak salah kalau korang nak belajar ke tak belajar. So topik hari ini adalah untuk orang yang nak belajar. So yang selalu menjadi isu adalah saya orang susah, mana dapat belajar macam orang lain. Please lah, jangan bagi alasan macam tu. Sorry, okay. Family saya adalah miskin tegar dari kecil. Yes, kami miskin tegar dari kecil. Makan nasi dengan air teh tu adalah benda biasa. Even bila dah tua pun benda tu dah jadi favourite bagi kami. Sebab benda tu apa yang kami makan kecil-kecil dulu. Kami adik-beradik, kami tak ada duit. Duit perbelanjaan, wang saku macam orang lain. Orang lain ada lah, at least bagi RM1, RM2 kan. Kami tak ada. Nol. Zero. Macam saya dulu pun saya belajar lambat. Macam adik-beradik saya lain, diorang 5 tahun dah belajar. Tapi saya 6 tahun baru saya belajar. Baru saya masuk tadika Cina. Saya belajar sekolah Cina. And saya sambung saya tadika Cina 1 tahun je. And saya belajar sekolah SJKC Tsinghua 6 tahun. So saya tahu Mandarin lah. Sebelum cakap saya pandai Mandarin. So kalau time saya sekolah dulu, saya fikir, saya tengok keadaan family saya sangat susah. Seriously sangat susah. So I already set my mind yang saya nak belajar rajin-rajin. Saya nak buat degree. Saya nak dapat kerja bagus lepas saya belajar. Supaya saya boleh tolong family. Yes, saya dapat sambung belajar. And saya dapat kerja bagus lepas belajar. Lepas ambil degree Science Computer Network and Computer Security and Network Security and Network Computer and tak lupa lah Security and Computer Network. Itu saya punya degree. Habis saya belajar bulan 10 macam tu. Saya stay kat Penang. Sebab member saya cakap, Shirley stay lah kat Penang, carilah kerja kat Penang. So saya stay dengan diorang, and atas jasa-jasa diorang yang tolong saya, diorang bagi saya stay free. Stay free macam tu lah. Tapi makan minum saya sendiri tanggung jugalah. Tapi ada diorang top up sometime. So at first saya kat Penang tu, saya kerja sebagai promoter kasut. Yes, 1 bulan je saya kerja. Bulan 12 tu saya balik. Bulan 11 tu adalah saya kerja. Tu pun sebab
time tu boyfriend saya paksa saya kerja. So bulan 12 tu saya balik. So saya fikir macam lama saya dah tak Christmas dengan family. So bapak saya pun suruh saya balik. So saya balik 1 bulan saya balik. And awal bulan 1 tu tahun baru tu saya pergi datang Penang balik, saya cari kerja. And end up bulan 2 tu saya dapat kerja sebagai IT training support. Tapi 5 bulan saja cari kerja situ. Sebab gaji dia 18. 18 tu dia cakap boleh cukup-cukup makan lah. Sebabkan gaji kecil tu, kecil lah bagi saya sebab kat bandar kan. Saya start kerja, saya bayar sewa rumah dah. Tak ada ni nak selama-lamanya tinggal free kan. Jangan ambil kesempatan atas kawan. So saya pergi itulah saya dapat kerja 5 bulan tu. Sebab gaji saya tu saya tak dapat nak balik. Sebab tu tiba-tiba kawan saya cakap, sebab kawan saya nampak saya agak terikat dengan gaji saya kan. Dia kerja saya busy, saya kerja 6 hari and kerja saya sangat banyak time tu. And sayangnya kerja saya pun tak dihargai oleh bos. Sebab dia ambil saya untuk technical, saya buat kerja admin. And they expect saya nak power dua-dua kerja tu. So saya pun macam dah halang-halang saya dapat Motorola. So what? Saya pergilah kat Motorola. Saya pergi Motorola. And starting dari situ gaji saya bagus. Yes, saya bagus. Saya banyak tolerance. Time tu lah saya macam saya rasa macam tapi 1 tahun je. Lepas sekarang saya masih menganggur. Tapi it's not a reason to say yang hidup saya tak successful. I can say that it's still successful. Sebab dari kecil saya plan saya nak ambil degree, saya macam tu semua. Ada sometimes saya menyesal sebenarnya sebelum tapi seriously jangan sesekali menyesal. Menyesal tu semua perasaan sekejap je tu. Tapi yang bestnya time zaman belajar adalah pengalaman korang time belajar tu. Pengalaman korang dengan orang. It is the sweetest moment dalam hidup korang. Seriously. And saya agak menyesal sebab saya jarang ambil gambar. So saya nak yakinkan korang, tak kisahlah korang susah macam mana pun, kalau korang memang nak sambung belajar, just do it. Seriously, just do it. Macam saya dulu, saya matrik bulan 5 macam tu kot. Bulan 5 saya dapat result untuk matrikulasi lepas SPM kan. Saya kerja kat Yuki time tu kat Muka. Sekarang Yuki tu dah tak ada dah. Saya kerja as cashier. Gaji saya ada juga lah 1,000. Tahu lah cashier boleh lah. Time tu gaji 1,000 untuk cashier was very big lah. Sebab time tu tahun 2012 kan. Saya kerja cashier. Tapi 2 bulan je saya kerja situ. Saya dapat, at first saya dapat foundation dekat UniKL. So sebab saya nak ambil doktor. So saya apply untuk kat UniKL tu. Apa dah foundation time tu saya pun lupa. Sebab kalau saya ada foundation itu, saya sambung lagi untuk dia punya doktor punya degree. So itulah plannya awal tu. Tapi mak saya cakap tak ada kawan saya pergi. Sebab ada satu orang kawan tu dia dapat juga, tapi parent dia tak bagi dia pergi. So parent saya pun tak bagi saya pergi. And end up tiba-tiba saya dapat matrik. Bila saya apply matrik tu saya tak tahulah. Yang tu korang kena cari sendiri. Tapi seingat saya apply tu adalah menggunakan percubaan SPM. So bila time korang form 5 tu korang dah apply lah. Mungkin ada setengah korang yang apply for matrikulasi. So end up tu saya dapat matrikulasi. And tiba-tiba mak saya cakap tak ada duit. Saya pun macam dah sedih. Saya serius sedih. Saya menangis setiap malam. Every night saya menangis. Saya pun tak balik rumah time tu. Ada jugalah macam selalu saya macam hujung minggu tu saya balik lah. Tapi end up sebab parents saya cakap dia orang tak dapat nak bagi saya belajar sebab tak ada duit. And tiba-tiba kakak saya dia beritahu bapak saya yang saya nak sambung belajar. Sebab dari segi belajar, dari kami adik-beradik, saya dari segi study saya yang okey, adik-beradik saya yang lain tu kurang lah. Bukan saya nak pandang dia orang, memang macam tu dalam family saya. Dari segi belajar saya sangat okey. Boleh saya cakap saya sangat okey lah dari segi belajar. Taklah sejenis orang, sepandai orang, tak adalah. Tapi result saya okey. And result saya okey kan. So bapak saya cakap saya nak sambung belajar ke. So dia keluarkan dia punya second account punya APF. Dia keluarkan 6K tau. 6K habis untuk preparation saya untuk pergi matrikulasi. Kau tahu tak sebab apa? Selama 18 tahun saya hidup, saya tak pernah keluar dalat. Saya tak pernah ada beli baju.
Baju yang ada kat saya tu baju pengakap. Yang baju pengakap ialah baju sekolah kan, kena beli uniform macam tu kan. Baju pengakap tu je saya ada je. Pengakap ke baju mana-mana persatuan yang saya ada, itu je baju saya. Kalau tak pun saya recycle baju kakak saya macam tu je. Baju saya kata baju saya agak buruk-buruk macam tu lah. So nak dijadikan cerita, saya sama belajar mestilah matrikulasi dia pakai formal dia pakai kurung, dia pakai baju blouse macam tu. So 6,000 tu bapak saya dalam 1 minggu je kami handle benda tu. Bapak saya dia keluarkan 6 minggu. Habis untuk tambang, ulang-alik, handle itu ini semua, untuk beli pakaian, untuk beli luggage, untuk beli tiket flight, untuk beli apa lagi? Pakaian lah yang banyak habis kan tu untuk pakaian saya. And matrikulasi dia kena bagi 1,250 untuk 1 semester. Saya dapat 1 tahun punya, so 2 semester. So 1 tahun tu 1,250 tu dia bagi. So saya pergi sana Labuan, first time saya pergi keluar daripada Dalat, keluar daripada Sarawak. And Kuching pun saya tak pernah pergi time tu tak? Kuching pun saya tak pernah pergi. First time dalam hidup saya keluar dari Dalat tu, saya pergi Labuan. And memakan duit sebanyak 6,000 tu atas jasa bapak saya. Dia nak saya belajar sebab dia tengok saya okey belajar. Yes, dalam banyak kami ada beradik, saya yang okey belajar. So apa lagi alasan korang? Sebab kalau korang ada parent tu, dia orang tak tahu dia orang ada PF, korang boleh consider satu tu dari segi APF dia orang. Korang mungkin boleh discuss dekat parent korang. Tapi kalau tak ada tu, saya pun minta maaf. Tapi sebenarnya korang boleh dalam cuti korang SPM sampai sama belajar sebenarnya, untuk sampai gaps tu untuk sama belajar tu, sebenarnya korang boleh kerja. Kalau korang kumpul duit, korang ada lah. Sebab susah-susah kita, ada lagi orang yang lagi susah kat luar sana. Ingat sebenarnya ada lagi orang lagi susah dari kita. Sebab dia niat dia nak sama belajar tu, dia kerja time belajar. Kalau kat matrik korang memang tak boleh kerja lah ya. Sorry lah ya. Sebab korang kena tinggal hostel dalam matrikulasi. Dalam college tu korang kena tinggal hostel. So sesiapa yang nak sama belajar tu, tak semestinya solution korang lepas SPM adalah matrikulasi. Korang boleh sabung STBM, korang boleh ambil diploma kat UiTM, kat Politeknik, kat MARA, mana-mana ada tempat untuk sama belajar. It's depend on you. Kalau atau korang nak ambil sijil SKM, banyak je kawan saya dia ambil SKM and she is successful now. Tengok saya degree, saya masih macam ni je. It's a choice. Korang, kalau korang memang nak sama belajar, korang boleh sama belajar. Sebab saya ada satu orang kawan, dia kerja dulu, sekarang dia buat part time degree. Sebenarnya itu depend kat korang. Kalau korang nak sama belajar, tak kisahlah susah macam mana pun, korang sambunglah belajar. Sebab dekat saya Motorola dulu, and yes, saya jumpa juga orang lagi susah daripada saya. Jadi tak adalah orang susah. Dia tak nak ambil, parent dia tak nak ambil PTPTN tau. Sebab kita sebenarnya kalau korang ambil PTPTN, antara korang, kalau korang sanggup, korang boleh ambil PTPTN lah. Korang boleh ambil PTPTN. And pastikan korang lepas belajar tu korang bayar. Jangan niat nak lari ya. Sebab kalau korang niat awal-awal dah nak lari, do you think your degree is meaningful? Not right. Sebab benda tu benda hutang lah. Boleh bayar tau. Serius, boleh bayar. Sebab ada cousin saya, dia dah habis bayar dalam masa 5 tahun. Dia macam, lepas kerja tu, kau jangan nak memilih sangat kerja. Kau kerja je apa yang ada dulu. Yang penting korang lepaskan hutang tu dulu. Yes, it's no regrets. Lepas korang habis hutang tu, korang akan rasa lega. Sebab saya sebenarnya, saya pun lepas saya matrikulasi, untuk saya sambung degree, saya ada isu lagi macam mana saya nak sambung degree tu. End up sebenarnya UPU dulu saya tak pandai nak isi. Untuk universiti kat atas tu, yang universiti yang top punya tu, saya tak tahu yang tu tak boleh isi. Saya pergi isi je apa 5 atas tu. Yang bawah tu saya letak Unimas dengan UMS. Saya pilih dekat lah. Memang saya prefer dulu Unimas, tapi saya dapat dekat UTM Johor. Tahu tak mana saya dapat tu? UTM Johor tu untuk course sains komputer saya is the first choice, yang top university atas tu. Yes, saya dapat yang tu. Tahu tak perasaan saya macam tu? Oh, memang kena makan duit lagi ni. Nak sambung belajar tu, untuk sambung degree tu, kena belajar 2,500. Bayar yuran first sem. Tahu tak siapa yang bayar untuk saya? Parents saya dah tak mampu dah nak bayar. Tentu uncle saya tolong bayar.
And saya masih berhutang dengan dia sampai sekarang sebab saya tak kerja. Saya kerja dulu 1 tahun. 1 tahun saya kerja tu, it's more to untuk stabilkan diri dulu. Dia tak cukup lagi tau. Korang nak stabilkan diri lepas habis belajar tu, dia perlu take time sebenarnya. Tak sebenarnya setahun tu korang boleh settle semua benda. Tak okay. Sebab kalau saya pentingkan hutang sebenarnya saya boleh lepas dah. Tapi masalah saya pergi beli iPhone dok. Saya pergi beli iPhone. Saya beli iPhone 3,100 itu. Tapi sebenarnya tu saya more to saya bagi untuk diri sendiri lah. Sebab saya tak pernah bagi untuk diri sendiri. So macam member saya, parent dia bagi duit tapi dia kena bayar balik. Sebab parent dia memang tak nak dia ambil PTPTN. Ada orang memang tak sanggup PTPTN, dia sanggup tak belajar daripada dia ambil PTPTN. Saya dulu saya ambil PTPTN. Kau tahu tak kenapa saya ambil PTPTN dulu? Sebab saya tak tahu pasal JPA, saya tak tahu pasal beasiswa Yayasan Sarawak. Korang carilah keluar sana. Ada Yayasan Sarawak, ada YB Star. Kau tahu tak, 1 tahun lebih, 3 semester saya pakai PTPTN. Second year tu, first sem tu, saya dapat bukan Yayasan Sarawak lah, beasiswa kecil Kerajaan Negeri Sarawak. Beasiswa pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak. Sebab saya orang Sarawak. Yes, saya orang Sarawak. Kalau Sabah korang ada BKNS, BKNS is free for you all. Korang tak payah bayar balik pun. Kalau Sarawak, you ada BPKNS and you kena bayar balik. And you kena buat surat actually. And korang boleh bayar balik 15% je. Around 6K je. Dia depend lah korang punya berapa. Sebab dulu saya dapat second year. So saya dapat tajaan 3 tahun. So saya ada hutang 3 sem PTPTN. Sebab dulu saya tak sempat. Second year first sem tu saya tak sempat nak terminate saya punya PTPTN. Saya dah dapat awal. Tapi saya tak tahu macam mana nak terminate. So saya dapatlah PTPTN tu. So saya gunalah PTPTN tu untuk saya beli laptop. Laptop tu sekarang dah tak guna dah. Rosak. Tak berguna. Tapi laptop tu sangat berguna lah untuk belajar dulu. Seriously sangat berguna. Dan video saya ni sangat panjang. Sebab saya pun tak susun. Saya pun tak tahu macam mana nak susun kat korang. Siapa yang nak belajar kat luar sana, pergilah sama belajar. Seriously. Tak rugi pun belajar. Seriously. Itulah kenangan yang paling terindah dalam hidup saya. Walaupun di situ saya depression. Saya pernah jatuh sakit, depressed, saya stress. Pasal cinta, pasal family, pasal study, everything. And saya jatuh-jatuhnya dalam hidup saya tentu. Saya pernah ada niat untuk bunuh diri semua. And I still going out, stand out. Yes, siapa yang tak ada masalah kan? Kau tahu tak? Kat matrik dulu, hidup saya 1,250 tu. Tu je perbelanjaan saya. Itu je. Parents saya tak bagi duit bulanan. Sebab saya pun tak nak minta. Bapak saya tu, time dia hantar saya, dia dah bagi duit lah. 100-200 kot dia bagi. Saya tak ingat. Untuk belajar jantangan awal lah. Dia bagilah duit. Saya pun tak banyak cakap. Sebab parents saya tahu, parents saya tak ada duit juga. Dia bagi 100-200. Tu sekali je bapak saya hantar. Lepas tu ulang alik saya cuti tu, saya dah tak minta. Dia dah tak ambil saya dah. Saya dah semua solo travel daripada saya sama belajar kat tempat lain. Tahu tak, hidup saya 2 sem dekat matrikulasi, saya makan Maggi je. Saya makan Maggi je. Bayangkan 1,250 tu untuk 6 bulan. 6 bulan 1,500. 1,200. Kira 200 per month lah. Belum lagi untuk saya makan, untuk tiket flight saya lagi. Yes, saya balik tu. Saya pergi ikut kawan saya cuti sem tu. Saya pergi Limbang. Second place yang saya pergi kat Sarawak. Limbang. Yelah, saya pakai ferry kan, Labuan Limbang. Saya pernah pergi Limbang. So, siapa orang Limbang tu? Hai. Atau time dekat matrik tu, member saya tanya, ada member ni, dia dapat SPA. So, kami ada reunion macam tu lah. Macam last day lah, dia macam cakap-cakap lah, macam tu, sedih-sedih lah. Sepindahkan classmate kita kan. Tapi saya tak rapat pun dengan dia. Aku tak, dia cakap satu, Shirley janganlah seorang-seorang, pergilah bergaul dengan orang, pergi makan ke kafe. Diorang tak tahu satu benda tu. Kau tahu, tiap kali rehat matrikulasi tu, saya balik bilik, saya makan Maggi. Petang tu saya balik bilik, saya makan Maggi. Saya tak makan ke kafe. Memang akan ada masa saya makan ke kafe, tu time saya ada duit. Kalau time saya tak ada duit, saya makan Maggi je. Saya memang agak berjimat, sangat berjimat lah. Saya memang banyak beli Maggi. Saya simpan kat bilik. So, itulah makanan saya, makanan ruji saya dekat matrik. Sampai level saya sakit perut, saya dah tak boleh makan Maggi dah.
So dekat UTM saya dah tak boleh makan Maggi. Saya memang stop makan Maggi. Tapi hujung-hujung macam 40 saya dah start makan Maggi balik. Saya stop makan Maggi tu asal sebab bila saya makan Maggi kan saya sakit perut. Even kat rumah pun saya tak makan Maggi dah time tu. Mungkin sebab saya terlalu banyak makan Maggi. Maybe lah. Mujur sebab saya tak berpenyakit. Yes. And kau tahu tak, gaji saya kerja sebagai cashier sebelum saya sambung belajar tu, saya tak sentuh pun. Kira saya tak sentuh pun lah. Macam gaji saya yang gaji latest saya tu lah, sebab dia masukkan dalam bank. And saya terkejut gaji saya 1,200 macam tu. 1,200, yes. 1,200. Betul lah, 1,200. Duit tu tolong saya untuk saya second sem kat luar. First sem saya tak sentuh pun gaji saya. Sebenarnya saya tak ingat pun pasal gaji. Saya lupa pasal gaji saya. So second sem tu saya check. Saya rasa saya agak kekeringan. Saya pergi ambil duit tu. Wow, saya terkejut sebenarnya. Kau tahu tak, public bank kat Labuan tu memang the best lah. Tak sampai 5 minit pun kau duduk. Kau dah keluar balik dah. Laju dia punya proses. Mungkin sebab dia bank Cina kot, laju sikit. So kalau korang rasa korang nak sambung belajar, please lah sambung belajar. Tak rugi pun sebenarnya. Duit tu korang cari lah macam mana. So ada member saya, dia orang kerja part time. Kau tahu tak, saya dekat UTM tu, saya lepas matrikulasi kat Labuan tu, saya dapat pula study dekat UTM Johor. Dekat UTM Johor tu untuk first sem punya yuran tu 2,500. Uncle saya bayarkan. Tu pun time tu saya dapat PTPTN. So saya ada DPP juga. Memang senang kata lah, belajar ni memang banyak pakai duit. So dekat UTM saya pergi join kayak. Kau tahu tak, saya join kayak, saya jaga orang main kayak tu 3 jam tu saya dapat RM20. RM20 tu lah pembelanjaan 1 minggu saya. Saya belanja RM5 satu hari. Kau tahu tak apa saya makan? Ayam penyet kat angkasa tu. Arcade ada. Saya dulu mana tahu ada budak UTM ke yang tengok video saya kan. Saya dulu tinggal kat College Tun Dr. Ismail. So arcade terdekat dengan kami lah arcade angkasa. So arcade angkasa tu ada satu aunty tu dulu dia jual nasi ayam penyet. And it's very delicious. I very like it. So harga dia macam 45. 45 lama-lama dia naik RM5 kot, kalau tak salah. Duit kayak tu, saya jaga orang main kayak tu, weekend tu RM20 macam tu. RM20 tu lah. Saya belanja untuk 1 minggu tu. Ada masa 1 hari tu saya tak makan. Dekat UTM dulu pernah 4 hari saya tak makan apa-apa sebab saya tak ada duit. Saya pergi training semain kayak. Saya atlet kayak time tu. Saya pergi. So benda saya buat, apa yang saya buat time saya ada makanan dengan tak ada makanan, tak ada beza pun. Saya jogging jarak jauh. Saya pergi push up. Saya pergi sit up. Betul lah. Saya pergi train kayak. Saya pergi drill darat. Saya buat semua tu. Betul tak? Hari first dengan second kita lapar tu, serius sangat lapar. Sangat lapar. Bila the third day tu dia macam dah kurang. And the fourth day tu dah tak rasa apa-apa. Sebab saya dulu bila saya tak ada duit, saya tak minta ke parent lah. Saya tak minta. Kalau betul-betul saya dah level saya tak makan langsung 4 hari tu, baru saya minta ke parent. Saya jenis macam itu. So sekarang budak UTM sekarang ni, korang sangat-sangat beruntung sebab UTM ada sediakan bank makanan untuk orang yang tak mampu. Sebab dekat UTM dulu ada masa tu dia macam bagi makanan lah, macam tu. Saya memang tak akan berebut lah ambil makanan free ni. Bukan apa, memang tak akan sempat, memang akan kalah. Saya memang tak pandai bab berebut ni. Saya memang tak akan dapat. Sebab tu saya tak berebut pun. Saya tak pergi pun. Sometimes saya ada pergilah. Kalau tengok ada tu adalah. Kalau tak ada tu tak adalah. So macam tu lah kehidupan saya dekat UTM dulu. Siapa yang ingat saya hidup dekat UTM tu, share dengan PTPTN tu, saya hidup bahagia. Sorry lah, hidup saya tak sebahagia tu. Saya bahagia, hidup saya dekat UTM sangat bahagia. Sebab saya ada boyfriend tu, saya ada kawan, saya ada family. My second family, Kayak and Gifter is my second family. Kayak and Gifter ni persatuan Kristian lah, Catholic Church dekat UTM tu. So majority is Sabah Sarawak. So they are my family. Kayak is also my family. Dia orang sangat close dengan saya, and dia orang is part of my life. The biggest thing in my life. Pengalaman tu sangat-sangat bermanfaat. Sebab saya pergi main kayak tu, bukan saya main kayak je. Ada masa saya main kayak dengan Johor. Wow, it's very fun.
ada saya join event, and I really like this kind of event. Saya selalu join event dekat UTM tu, and very best, sangat best lah. Sebab kalau korang lah sama belajar, jangan korang belajar je, korang join lah sukan, join lah kelab apa-apa pun, please lah join. Korang nak jadi persatuan pelajar tu ke, MPP semua tu ke, please lah join. Sebab kalau tak ada semua benda tu, apa yang pengalaman yang korang ada? Please create pengalaman dalam hidup korang. Sebab saya ni, saya tak ada apa untuk bagi kat korang. Saya just dapat share kat korang. Korang hidup susah pun korang boleh sama belajar. Nak sama belajar, please usahakan. Jangan korang just cakap. Kalau betul-betul korang pergi ambil je PTPTN tu. Pergi ambil. Yang penting habis belajar tu, korang nak kerja. Bukan korang tak nak kerja. Jangan malas kerja, okay? Korang nak kerja and jangan milih kerja. Walaupun saya sekarang menganggur, saya cari kerja, okay? Just saya tak dapat. Just sekarang saya choose untuk cari kerja dekat Sarawak. Saya dah tak nak kerja kat Semenanjung. Sebab saya dah kerja jauh ni ada cerita dia yang tersendiri. Itu saya share untuk kali-kali. So korang siapa-siapa yang rasa nak sama belajar, please lah sama belajar. Macam kalau korang tahu, kalau korang form 5 sekarang ni, korang tengok video ni, plan lah lepas habis belajar korang kerja, korang kumpul lah duit untuk sama belajar. Kalau korang memang tak dapat nak, kalau korang lepas SPM tu banyak road tau. Korang nak jadi cikgu, korang boleh ambil APG. APG sebab APG dia ada offer untuk budak SPM tu, korang boleh apply. Korang kena alert je. Sebab sekarang is dunia teknologi. Dekat Facebook ada. Takkan korang main Facebook tak tahu apa semua dia tu. Korang ada orang-orang yang sangat beruntung. Sebab korang ada handphone, parent bagi handphone, korang ada internet, korang boleh check on the phone. Tak kisah susah mana pun korang. Sekarang ni saya perasan semua orang ada handphone. Saya dulu zaman saya matrik tu, saya tak ada handphone, okay? Sorry, saya memang tak ada handphone. Laptop pun saya tak ada. Kau tahu tak apa saya buat everyday lepas matrik tu? Saya baca buku. Sebab saya boring. Saya tak ada benda, saya tak ada handphone macam orang. Tapi saya ada handphone untuk second sem pun. Time tu saya ada laptop satu Malaysia tu, tapi rosak. Form 5 tu rosak kot rasanya. Lepas tu saya pergi baiki sendiri laptop tu. Saya pergi bawa balik pergi matrik ke, tak salah. Saya pakai laptop. Itu je lah harapan saya dulu. Laptop yang saya pergi baiki sendiri. Ada beza antara orang susah dengan tak susah. Bila kau orang susah, kau akan ada something yang kau pandai usaha. Macam saya pergi baiki barang diri sendiri. Laptop tu saya boleh cakap saya agak pandai dalam bab baiki barang ni. Dari segi hardware lah. Kalau korang minta tolong saya dari segi software, sorry, I cannot do it. So video saya sangat panjang. So saya harap siapa-siapa tu, saya pun tak tahu nak cakap macam ni. Susah tu bukan alasan tu untuk korang lupakan niat korang. Lepas SPM tu korang banyak road. Korang boleh pergi minta IPG. Korang boleh minta STPM. Korang boleh apply matrik. Korang boleh apply MARA. Korang boleh apply SKM. Korang boleh apply apa lagi tu? SPA. Yes, SPA. SPA ni kau tahu tak apa masalah saya dengan SPA dulu? Saya tak tahu apa pasal SPA. Saya tak ada maklumat pasal SPA. And bila saya tengok member saya sekarang, diorang jadi pegawai perubatan, saya jealous. Yes, saya jealous. Sebab saya tak tahu apa pasal tu. Saya apply. Sebab umur saya dah lebih 25, saya dah tak boleh apply. Saya ada apply dalam saya degree, tapi saya tak dapat panggilan. Tak boleh buat apa lah. Kalau saya dapat panggilan pun saya tak boleh pergi dah. Sebab alang-alang saya dah ambil degree. Takkan saya nak resign kan? Takkan saya nak stop halfway? Saya tak akan stop halfway. Saya dari kecil dulu, saya pergi tanya aunty saya, macam mana saya nak jadi pandai? Sebab saya dulu pun bodoh juga. Bodoh lah. Saya dapat 30/30, macam 36 orang kot. Tahun 1 tu 36 orang dah saya dalam kelas. Saya dapat dalam 32 macam tu kot. Itu position saya dulu. And saya tengok family saya sangat-sangat susah. And saya niat untuk sama belajar. Sebab kita terpengaruh dengan TV. Saya agak terpengaruh dengan TV. Saya tengok TV kan. Drama TV 3 tu yang korang pandang rendah tu, dia banyak bagi manfaat kat saya. Dia antara kita nak ambil yang baik dengan yang buruk tu. Itu beza antara kita. Beza tu je lah. Yang buruk kita jangan ambil, yang baik kita ambil.
Tak, saya tengok kat TV tu, lepas habis belajar orang tu ambil habis belajar kan, dia successful lah. Itu yang saya ikut tu. So saya tanya aunty saya, macam mana saya nak jadi dia pandai aunty? Dia ajar saya, kata dia suruh saya pergi mandi pagi. Orang first mandi pagi tu supaya otak kita cegas, sebab air dia sejuk kan. Supaya otak kita cerdas macam tu. Yes, saya amalkan. And siapa-siapa yang mandi dulu dari saya marah, saya mengamuk. Saya sangat mengamuk. Time saya kecil-kecil dulu. Sebab saya ada something saya nak buat tau. Sebab tu lah dia jadi macam tu. Itulah perjalanan cerita saya macam mana saya boleh ambil degree. Tak semestinya kita orang susah, kita tak boleh ambil degree. Yes. Sekarang memang saya tak kerja. And one day you tengok saya akan successful. Believe me. Saya tak akan pandang rendah pada diri sendiri. I can do everything if I willing to do. Sebab sebenarnya saya boleh kerja kalau saya apply kat Semenanjung. Just kat Sarawak ni dia agak susah. Tapi saya trying to get job at Sarawak. Kita tak tahu rezeki kita. Semua ni depend on rezeki. Korang nak sambung belajar, just sambung. Tak kisah pun. Jangan sebab korang macam saya belajar sijil je, apa beza je. Well, apa yang korang pandang tinggi sangat kat degree tu? Tak ada pun. Yang penting korang sama belajar. Degree tu bukan sijil untuk korang berlagak. Seriously, bukan sijil untuk korang berlagak. Korang SPM je pun korang boleh berjaya. Banyak je budak degree, dia jadi full bandar rider, jadi Grab driver, jadi YouTuber. YouTuber ni macam saya belum sukses lagi YouTuber ni. Tapi saya sharing kat korang ni. Saya tak ada apa, saya tak ada duit, saya nak buat video macam orang lain. Saya just share pengalaman saya kat korang. So, ada member saya, dia STPM dulu. Dia kerja dah sekarang. Dia nak ambil degree. Saya cakap, kalau betul nak ambil degree, ambil je PTPTN. Serius, ambil je. And dia bagi 1001 alasan. Dia antara kau nak and tak nak je. Saya tak tahu masalah you. Kalau betul you memang nak ambil, you ambil je. Kalau you rasa you memang tak dapat, tak payahlah. Ambil part time, depend lah. So ada member saya juga, kenalan saya tak rapat dengan dia. Dia pergi ambil part time degree and bawah UTM juga. So apa alasan korang? Dia kerja sambil dia ambil degree. Sebab saya grad dulu, saya grad lambat. Sebab saya ada extend saya ambil short sem, saya extend saya punya degree. Saya grad tu dengan semua part time. And banyak daripada diorang grad. Dia antara korang nak dengan tak nak je sebenarnya. It's not, tu je lah choices korang. Korang nak or tak nak je. Ada degree tak confirm korang akan, saya bukan nak downkan korang. Ada degree tak confirm korang dapat kerja bagus. It's depend kat korang. Kalau degree tu korang gain very good skill, korang akan dapat kerja. Kalau taklah. Kalau macam saya ambil degree in science computer, tapi saya lemah programming, seriously. And selalunya orang, kalau orang offer job for IT, diorang cari yang pandai programming. And sorry, I'm not very good in programming. Itu satu kelemahan saya. Sebab itu saya, antara sebab saya agak sukar untuk dapat kerja. Saya memang agak lemah programming. Apa yang kita ambil belajar tu tak semestinya itu yang kita akan jadi lepas tu. Sebab saya belajar dulu pun, selepas habis belajar, saya jadi IT support. And it's not in network, it's not in programming. Saya in web service. Website punya services yang jual hosting, domain name macam tu. And it's a very fun lah. Yang menjadi isu time tu saya dengan bos saya. Saya dengan company tu. Diorang buat saya rasa down. And saya macam, saya tak ada niat dah nak sambung belajar. Saya dah tawar hati. Itu yang orang tak tahu. Pasal niat, antara sebab saya stop situ. Saya cakap kat situ sebab saya dapat offer kerja ke tempat lain. Yes, memang saya dapat offer kerja ke tempat lain. And itu adalah salah satu sebab saya lari dari pekerjaan. Saya rasa down, diorang down kat saya. I already do my best. And saya memang tak cukup masa time tu. Sebab kerja admin memang melambat. Itulah. Semua itu adalah pengalaman kita. So, tak ada alasan kalau korang nak belajar.
Sebab banyak lagi orang yang lagi susah dari korang. Saya ada member, parent dia tak bagi dia belayar. Result SPM dia very cantik. Saya boleh cakap dia budak pandai. Dia budak sangat-sangat pandai. Tapi parent dia tak bagi dia sama belajar. Bukan sebab duit, sebab parent dia ni berdasarkan masalah bukan apalah. Sebab parent dia ni, mak dia dulu nurse, kalau tak salah saya, mak dia nurse. Dia macam ada terganggu lah, sebab kena kurung dalam bilik mayat tau. Selalunya dalam bilik mayat tak kata salah. Dia jadi mental problem. Mungkin sebab dia terlampau takut kan, jadi mental problem. So mak dia macam tak bagilah, sebab tak ada orang nak jaga kat rumah, tak tahu. Tapi mak dia okey je sekarang ni. Tak, dia sekarang one of government worker. Lepas dia habis PM tu, dia ambil diploma dekat UiTM Muka. Dia ambil diploma in business kot. Saya pun tak tahu UiTM ke Poli. UiTM. Yang tu UiTM Muka, yang dekat tempat lama dulu tu, yang sekarang dah jadi Medan Ria. Dekat Medan Ria tu. Sekarang dah ada dah, dia tukar dah tempat. Tempat dia lagi cantik. Dia sama belajar situ. Lepas dia ambil diploma tu, dia pergi kerja. Tahu tak mana dia kerja? Kenny Rogers kot, tak salah. Kenny Rogers, McD macam tu. Dia depend kat korang tau. Korang milih tak je. Setelah sekian lama dia berjuang, hidup dia sekarang dia dah stable. Saya dapat kerja government. And saya agak happy untuk dia lah. Saya happy untuk dia. And dia sekarang tengah nak beli kereta. Dia buat lesen. Baru-baru ni dia buat lesen kereta. Dia nak beli kereta. So sukses ni dia ada banyak cara. Tak semestinya dia terhenti kat situ je. Korang tak dapat ambil degree, bukan dia tak terhenti. Dia tak terhenti sini. Dari korang je lah, korang nak teruskan niat korang. Macam saya dulu, saya nak ambil degree. So saya ambil degree. Yes, saya dapat degree. And saya tercapai apa yang saya nak. Apa yang saya tak tercapai is saya tak nak kerja buat orang. Sebab kerja buat orang ni masalah. Tapi nak buat bisnes, kita tak ada duit. Bukan saya belagak apa. Kerja buat orang ni ada pro and cons dia lah. Pro tu kita banyak dapat ni lah. So kita tak ada modal, kita kerja lah buat orang. If one day saya boleh sukses, saya akan jadi orang yang akan beri pekerjaan kat orang kat luar tu. Don't worry about that. Kita pastikan benda tu berlaku. So video ni dah agak terlampau panjang. Saya tak tahu ada ke tak orang dengar. I wish you all good luck. Siapa-siapa pun, korang carilah cara macam mana nak sukses. Hidup susah ni tak ada alasan untuk tak boleh sambung belajar. Sebab saya tahu kat luar sana ramai orang nak sambung belajar. And one of my friends cakap, untunglah ada degree. So untunglah sambung belajar. Yes, untung. And saya ada hutang. Okay, saya ada hutang PTPTN 11K. Saya ada hutang dengan BPKNS 6K macam tu kot. Sebab saya tak tulis surat lagi kat diorang. 6K macam tu. Kena bayar 150 lah per bulan. Dia ada timing dia. Tak boleh suka hati korang nak bayar macam mana. Kalau korang untung dapat GPA, korang dapat free buy. Apa yang rugi dia? Beasiswa sangat-sangat banyak. Setiap negeri dia ada yayasan dia. Setiap negeri ada beasiswa dia sendiri. Korang kena pandai cari je. Sekarang ni maklumat semua di hujung jari. Korang kena cari. No reason. Yes, no reason. Korang sangat beruntung zaman sekarang. Handphone ada, internet ada, semua ada. Carilah apa lagi alasan korang. Ada lagi orang yang lagi susah daripada kita pasal ni. Saya memang reka-reka susah. Sekarang pun kami masih susah. Sekarang pun one family tak kerja. Mak saya kerja, tapi kami ada balik tak kerja. Sedih tak? Sedih. Even saya nak top up pun saya tak ada duit. Apa alasan korang? Jangan berhenti sebab kerana kita susah. Kita boleh ubah hidup kita kalau kita nak ubah. Kalau kita tak nak ubah, siapa nak ubah? Siapa nak tolong kita? You expect orang untuk kesian kat kita sampai bila? Saya ada kawan ni yang diorang selalu tolong saya. And itu luck saya.
Saya bersyukur diorang tolong saya. If saya tak ada kawan, siapa nak tolong saya? Even saya ada kawan yang tolong saya, tak, diorang pun ada cerita diorang sendiri. Takkan saya nak take advantage on them every time. Diorang tolong saya pun dah cukup bagus dah. Kita susah tak bermaksud kita boleh just surrender. Banyak lagi orang susah kat luar sana. Sangat banyak. Saya ni orang susah. Orang susah tapi saya pakai iPhone X. Cuba. Satu, iPhone X ni adalah satu-satunya barang yang saya beli untuk diri sendiri ya. Saya dah kerja dari umur 12 tahun. Saya kerja, macam cuti sekolah tu saya kerja. And form 1 tu cuti sekolah saya kerja lagi. Form 2, form 3 tu saya tak kerja. Time tu hidup kami dah macam agak senang sikit lah. Tahu tak kenapa saya kerja? Saya tengok muka abang-abang saya lapar, saya kesian. Saya kerja. Gaji saya tu saya tak sentuh pun. Saya pergi beli untuk perencah nasi. And form 4, form 5 weekend tu saya kerja. Alasan sama. So, saya tengok muka adik-beradik saya kesian. Saya kesian tengok diorang lapar. Saya kerja. Duit RM10 tu saya dapat kerja satu hari tu. Banyak tolong juga. Macam tu lah saya boleh survive masa hidup saya kat universiti tu. Orang ingat orang kat universiti tu ada PTPTN enjoy je ke? Tak semua orang. You ingat PTPTN tu 3,500 tu cukup ke untuk hidup satu sem tu 6 bulan tu? Ingat cukup? Tak cukup kan? Memang ada orang cakap dia cukup kan? Itu tak tahulah macam mana dia belanja kan? Bagi saya tak cukup. 3,500 yuran potong 1,500 tinggal 2,000. 3,500 1,500 tinggal 2,000. 2,000 bagi 6 bulan. 6 bulan 5-6 bulan lah macam tu sekolah. 2,000 6 bulan tu 5 bulan lah 400 300 lebih macam tu lah. Makan jimat, belum lagi untuk beli tiket flying untuk balik semua. Betul tak? Saya pernah tak balik. Saya memang selalu tak balik dekat UTM dulu. So, gara-gara saya tak ada duit nak balik. Saya every month tak ada family bagi duit. Kalau betul-betul saya sesak, saya baru bagi. Itu pun dia bagi 100, 150 untuk bertahan apa yang ada. Saya survive pun sebab saya main kayak. Kayak sometimes diorang pergi makan. Macam tu saya boleh survive. Aktiviti yang saya join tu yang bagi saya makan. And hobi tu one of my hobby yang mengeluarkan duit. And saya harap YouTube ni antara one of my new hobby yang akan mengeluarkan duit. Saya tak nak buat something yang tak mengeluarkan duit. Yes, sorry. Memang orang cakap buat video YouTube ni untuk hobi, untuk minat. Untuk minat macam tu. Tapi sorry, I do think for money. I did not do thing for free. Kau ingat internet tak makan duit ke? Is pakai duit. Okay. Tak kisahlah korang pakai alasan untuk korang success something tu untuk duit ke macam mana ke. It's depend on you lah. Dia depend on orang. Tak semestinya you guna alasan untuk dapatkan duit tu korang tak akan berjaya. You akan berjaya. Sometimes duit adalah antara pendorong yang paling kuat untuk korang berjaya. Saya boleh jamin yang tu. Itu antara korang jangan sesat je lah lepas dah dapat banyak duit. Itu je lah daripada saya. Saya pun jam tak tahu lah nak cakap. Tak tahu kenapa saya jam agak terima sikit. So, terima kasih kalau siapa yang tengok video saya sampai habis tu. Sangat terima kasih. So, video saya dah sekarang ni 43 minit. Terima kasih sebab tengok video saya. And siapa-siapa yang wish nak sambung belajar kat luar, semangat, semoga berjaya. Matrikulasi is very easy. Jangan korang menyalahkan arah awal. Dia just repeating form 4, form 5 je. Aduh. Banyak orang menyerah awal. Korang just baca je lah. Memang korang tak cerdik mana pun, baca je. Saya dulu pun boring-boring baca. Tak, saya boring, saya pergi baca buku kimia. Tak ke bodoh macam tu. Itu je lah daripada saya. Terima kasih kerana tengok video saya sampai habis.